Sari duduk di rumah. Just stay at home Told the untuk global melaksanakan coronavirus pandemic perintah now has kawalan surpassed pergerakan. 400,000 people. Dunia telah digemparkan dengan kemunculan virus baru yang meraguk banyak nyawa dan mengancam kesihatan masyarakat iaitu COVID-19. COVID-19 adalah jenis coronavirus yang dikesan pada pertama kalinya pada Disember 2019 di Bandaraya Wuhan di China. Punca kewujudan COVID-19 dapat dikesan apabila 59 kes awal dari virus ini telah dikaitkan dengan pasar borong yang menjual haiwan biasa dan haiwan liar seperti kelawar, ular berbisa dan juga rusa. Dan telah dirumuskan bahawa coronavirus baru ini datang daripada sumber haiwan liar iaitu zoonosis. COVID-19 disebarkan dari seorang manusia kepada manusia yang lain melalui titik pernafasan seperti apabila kita batuk dan juga bersin. Sehingga 5 April 2020 telah ada 64,734 kes kematian disebabkan oleh COVID-19. Oleh itu, pelbagai langkah pencegahan telah dilakukan bagi mengurangkan penyebaran wabak ini. Antaranya adalah termasuk menutup sekolah-sekolah dan institusi awam dan mengarahkan agar badan-badan kerajaan dan NGO supaya menggalakkan pekerja mereka bekerja dari rumah. Langkah pencegahan bagi setiap individu pula adalah dengan membasuh tangan dengan kerap dan juga memakai topeng muka apabila ke tempat awam. Sedar atau tidak, COVID-19 telah menyedarkan kita bahawa terdapat beberapa isu yang tidak ditidakberatkan oleh kita selama ini. Antara isunya adalah isu kebersihan dan kesihatan, isu kemanusiaan dan hak insan. Penularan wabak COVID-19 ini telah menimbulkan pelbagai isu seperti isu kebersihan, kesihatan, kemanusiaan dan keinsanan. Isu yang pertama adalah isu kebersihan. Apakah kaitan kebersihan dan kesihatan? Kebersihan dalam bahasa Arab adalah al-taharah yang bermaksud bersih, suci dan bebas daripada segala najis. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kebersihan berasal daripada perkataan bersih yang bermaksud tidak kotor. Manakala, menurut buku Al-Fiqh Al-Manhaji, bersuci pada istilah syarak adalah perbuatan yang mengharuskan seseorang itu solat. Menjaga kebersihan merupakan bukti keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Ramai di antara kita yang hanya memelihara kesihatan rohani berbanding kesihatan fizikal, sedangkan kesihatan fizikal merupakan perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Untuk mengekalkan kesihatan fizikal, kita perlu untuk menjaga kebersihan hidup kita. Umum mengetahui bahawa pelbagai penyakit yang wujud pada zaman ini berpunca daripada isu kebersihan. Apakah antara caranya untuk kekalkan kesihatan melalui penjagaan kebersihan? Stella Van Patten Henderson telah menjelaskan bahawa secara tabiinya, bagi menjamin kesihatan tubuh badan manusia berada dalam keadaan baik, manusia memerlukan tiga keperluan asas iaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Tiga keperluan asas ini akan mempengaruhi kesihatan tubuh badan manusia. Dari segi makanan, ciri-ciri makanan yang sihat adalah makanan yang bersih dan berkhasiat. Umat Islam dituntut untuk makan makanan yang halal dan dihalang untuk makan makanan yang haram. Ini kerana sesetengah makanan mempunyai unsur-unsur yang mengancam kesihatan tubuh badan manusia seperti bakteria berbahaya, virus, parasit, bahan kimia yang menjadi punca-punca penyakit seperti cerit berat dan kanser. Ini dapat dibuktikan dengan wujudnya penyakit virus baharu coronavirus yang dikenali sebagai COVID-19 ini. Selain daripada tuntutan memakan makanan yang bersih, umat Islam juga dituntut untuk menjaga kebersihan diri dan pakaian. Memiliki tubuh badan yang sihat dan pakaian yang bersih menjadi keperluan bagi setiap manusia, dan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan memudahkan kita untuk mengerjakan amal ibadah seperti solat. Seterusnya, persekitaran tempat tinggal juga menjadi faktor kepada kesihatan tubuh badan kita. Penyakit berjangkit mungkin boleh berpunca daripada persekitaran yang kotor dan padat.
Ini kerana apabila seseorang itu mempunyai penyakit berjangkit, akan lebih mudah dijangkiti oleh orang lain penyakit itu kerana faktor kepadatan tersebut. Natijahnya, kebersihan menjadi tanggungjawab semua insan dan semua pihak, dan serta menjadi tuntutan di dalam semua agama. Pandemik COVID-19 bukan sekadar isu kesihatan dan kebersihan, malah ia juga menyebabkan isu kemanusiaan. Isu kemanusiaan sangat berkait rapat dan bersangkut paut dengan hak kebebasan. Kebebasan secara amnya difahami sebagai satu istilah yang menekankan kebolehan seseorang individu untuk bertindak mengikut kehendaknya sendiri. Namun, orientalis barat berpendapat bahawa kebebasan individu atau dikenali sebagai individual freedom merupakan nilai dasar manusia. Dengan kebebasan, seseorang individu dapat menemukan jati dirinya sebagai manusia yang kreatif, kaya inisiatif, kritis dan lain-lain. Seperti yang kita dapat lihat, pada musim COVID-19 ini, kerajaan telah mengisytiharkan perintah berkurung bagi mengelakkan penyebaran COVID-19 secara berleluasa, dan ini menunjukkan kebebasan individu telah disekat. Oleh yang demikian, punca berleluasanya COVID-19 ini adalah disebabkan mereka yang terlalu mementingkan hak kebebasan individu sehingga mengendahkan perintah berkurung, kerana pada pendapat mereka, kebebasan mereka tidak boleh disekat oleh sesiapa pun, termasuk kerajaan dan pihak berkuasa. Contoh seperti ini kita dapat lihat di negara barat seperti di US dan di Itali. Hal ini telah menjadi penyumbang terbesar kepada penularan COVID-19, di mana mereka yang mempunyai simptom COVID-19 telah menjangkiti masyarakat yang lain sehingga menyebabkan peningkatan kes secara mendadak dan juga kes kematian telah mencecah ribuan angka. Mari kita lihat pula apakah langkah-langkah dan kesan daripada berlakunya COVID-19 ini dari isu kemanusiaan. Seterusnya, kita akan melihat kepada langkah-langkah untuk mencegah COVID. Langkah untuk mencegah COVID dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu usaha daripada pihak kerajaan dan usaha daripada rakyat sendiri. Pertama sekali, kita akan menumpukan kepada usaha daripada pihak kerajaan. Pihak kerajaan telah mengenalkan Perintah Kawalan Pergerakan atau juga dikenali sebagai PKP untuk mengawal pergerakan rakyat di seluruh negara. Kedua, pihak kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa khas untuk memantau bekalan makanan bagi rakyat-rakyat yang memerlukan. Ketiga, drone-drone telah diterbangkan di kawasan-kawasan tumpuan untuk mengawal pergerakan rakyat. Dan akhir sekali, rakyat dibenarkan keluar daripada rumah untuk tujuan yang penting, namun tidak lebih daripada 10 km daripada kediaman masing-masing. Sekarang kita akan melihat pula kepada langkah-langkah yang dapat dilaksanakan oleh rakyat sendiri. Pertama, rakyat haruslah sentiasa memakai penutup mulut dan hidung apabila keluar daripada rumah. Kedua, sentiasa membasuh tangan menggunakan air dan sabun selama 20 saat ataupun menggunakan sanitizer tangan yang mengandungi alkohol sekurang-kurangnya 60%. Ketiga, rakyat juga harus mengekalkan jarak 1 meter daripada orang lain apabila berada di tempat yang ramai. Dan akhir sekali, rakyat yang baru pulang daripada negara yang mempunyai transmisi COVID-19 yang tinggi ataupun baru mempunyai kontak langsung dengan orang yang telah dijangkiti haruslah melakukan kuarantin sendiri di rumah selama 14 hari. Sekian sahaja daripada saya yang telah menerangkan mengenai langkah-langkah untuk mencegah COVID-19. Sekarang kita akan beralih pula kepada kesan daripada COVID-19. Seterusnya, dalam isu kemanusiaan, kita dapat bincangkan mengenai kesan pandemik COVID-19. Kesan dapat dibagikan kepada dua, iaitu negatif dan positif. Kesan negatif pertama yang dapat kita ketahui ialah dalam bidang ekonomi. Kebanyakan bidang ekonomi terpaksa dihentikan seperti sektor pelancongan, perhotelan dan juga gerai-gerai jualan yang kecil. Ramai pekerja terpaksa diberhentikan semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Hal ini telah menyebabkan ramai para pekerja yang hilang pendapatan, terutamanya golongan B40. Hal ini telah menyebabkan kesan negatif kepada masyarakat. Jadi semasa PKP, kebajikan masyarakat semakin merisaukan. Oleh itu, kerajaan telah memberikan bantuan sara hidup, program rebat elektrik dan banyak lagi. Seterusnya ialah kesan positif. Dalam masyarakat, ibu bapa dapat meluangkan masa dengan anak-anak sekaligus memantau akademik dan aktiviti anak-anak, terutamanya semasa PKP. Ramai juga masyarakat yang mengasah bakat mereka. Seterusnya
ialah alam sekitar. Keadaan sungai yang semakin jernih dan bersih, contohnya seperti sungai Kim Kim kerana kurang pencemaran sisa toksik. Dan keadaan udara juga semakin elok. Hal ini dapat dibuktikan dalam bacaan indeks pencemaran udara sepanjang PKP yang semakin elok menurut Kementerian Alam Sekitar. Objektif kajian yang seterusnya adalah bagi mengetahui kaitan antara COVID-19 dan juga hakikat keinsanan. Melalui kajian ini, kami dapati bahawa COVID-19 dan juga hakikat keinsanan amat berkait rapat. Seperti mana yang kita sedia maklum, insan berperanan sebagai hamba dan juga khalifah. Sebagai khalifah, kita mestilah menjaga agama, masyarakat dan juga negara. Ketika berlakunya pandemik COVID-19 ini, kita dapat lihat petugas barisan hadapan, pemerintah, tentera, polis memainkan peranan masing-masing bagi menjaga kemaslahatan masyarakat dan juga negara. Selain itu, sebagai hamba Allah, kita mestilah mematuhi perintah Allah dengan menjaga kebersihan. Akibat tidak menjaga kebersihan ini, seperti tidak menutup hidung dan mulut ketika batuk ataupun bersin, tidak membasuh tangan dan sebagainya, menyebabkan virus COVID-19 ini lebih mudah tersebar. Seterusnya, antara punca pandemik COVID-19 ini ialah manusia yang mengambil makanan yang boleh mendatangkan keburukan kepada mereka sendiri. Falsafah makanan mendapati asasnya pada idea bahawa makanan adalah cermin. Ianya menjelaskan lagi, makanan mencerminkan etika, sosial dan juga identiti seseorang. Jika seseorang itu mengambil makanan yang sihat dan baik, mungkin perlakuan seseorang itu juga akan baik. Di samping dapat menjamin kesihatan mereka. Secara tidak langsung, perkara ini telah menyentuh isu hakikat insan. Pandemik COVID-19 ini mengembalikan kita kepada hakikat keinsanan yang sebenar. Kerana menurut Islam, bahawa diri insan itu hakikat utamanya ialah roh yang menjadi zat asasi yang menghidupkan diri kita. Kerohanian yang baik adalah dengan mematuhi segala perintah dan larangannya. Ini dapat dikaitkan dengan manusia sebagai hamba Allah supaya mentaati perintahnya, iaitu dengan mengambil makanan yang baik dan juga halal. Seterusnya, kesan ataupun hikmah yang dapat kita peroleh dari aspek hakikat insan. Yang pertama adalah hikmah keharmonian ataupun kesaksamaan. Wabak COVID-19 ini mengingatkan kita bahawa semua manusia adalah sama, tidak mengira bangsa, agama, keturunan ataupun pangkat darjat seseorang. Semua manusia mempunyai risiko yang sama untuk dijangkiti COVID-19. Selain itu, kesan kesaksamaan. Kita dapat mengambil iktibar kepentingan bersama ahli keluarga. Seterusnya, wabak ini membuktikan kepada kita bahawa semua orang mempunyai kesan yang mendalam antara satu sama lain. Sebagai contoh, jika seseorang dijangkiti wabak ini, ia akan merebak kepada seorang demi seorang jika tidak mengambil langkah ataupun inisiatif yang sepatutnya diambil. Kita semuanya harus menjalankan tanggungjawab masing-masing untuk membasmi wabak ini. Okey, kesan ataupun hikmah seterusnya, penyebaran wabak COVID-19 ini mengingatkan kepada kita bahawa hidup ini adalah singkat. Allah telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34 yang berbawa maksud, dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan. Tidak dapat mereka kemudiankan dan tidak pula dapat mereka dahulukan walaupun sesaat. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang cadangan terhadap langkah-langkah yang boleh diambil oleh individu, ibu bapa, masyarakat dan juga kerajaan dalam menangani COVID-19. Menjarakan sosial, pemakaian topeng muka dan juga sanitasi diri adalah amat penting bagi individu. Individu dinasihati untuk menyebarkan maklumat yang benar bagi mengelakkan berlakunya kekecahan dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, ibu bapa juga bertanggungjawab untuk mendidik dan juga mendisiplinkan anak-anak berkaitan dengan isu ini. Ibu bapa perlulah mengambil peluang ini untuk menyeratkan lagi hubungan kekeluargaan dengan melakukan berbagai aktiviti di rumah, termasuklah mengajak anak-anak belajar. Seterusnya, masyarakat perlulah mengawal diri masing-masing daripada bergerak terlalu bebas, terutamanya setelah perintah kawalan pergerakan ditamatkan. Mereka juga dinasihati untuk mengikuti standard operatif prosedur yang telah dikeluarkan oleh kerajaan.
Banyak sekali langkah-langkah yang telah atau berhasil diambil oleh kerajaan telah dikemukakan. Kerajaan memastikan setiap individu mengikuti perkembangan COVID-19 dengan sentiasa melakukan sidang media khas dan juga menghantar khidmat pesanan ringkas kepada setiap individu. Tidak lupa juga, kerajaan sentiasa mengambil berat kebajikan rakyat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Kesimpulannya, COVID-19 perlulah dipandang dari sudut kebersihan, kemanusiaan dan juga hakikat keinsanan juga. Sebagai contoh, sekiranya seorang individu mengabaikan ketiga-tiga aspek ini seperti tidak mengikuti Perintah Kawalan Pergerakan ataupun tidak menjaga kebersihan, sudah pasti penyakit ini tidak akan menemui pengakhirannya. Firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11 yang membawa maksud sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum itu sehinggalah mereka mengubah keadaan mereka sendiri, menunjukkan bahawa setiap individu perlulah sedar dan juga memulakan kehidupan mereka dengan norma yang baharu. Sekian, terima kasih.